Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8 kes COVID-19 ditempatkan dalam kategori 4, manakala 6 kes berada dalam kategori 5. Sementara itu, 4 kes COVID-19 telah meninggal dunia. Yang berhormat, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara demikian pada sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 kemarin di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Sebanyak 4,185 kes baru telah dilaporkan yang membawa kepada jumlah keseluruhan sebanyak 93,034 orang. Daripada jumlah kes baru ini, 3,639 adalah hasil ujian ART yang telah dimuat naikkan ke aplikasi BruHealth, manakala 546 adalah dari hasil 2,536 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan dalam masa 24 jam yang lalu. Sementara itu, 3,234 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 53,346 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 39,541 kes. Pada masa ini, kadar pengisian katil di pusat-pusat pengasingan di seluruh negara atau bed occupancy rate ialah sebanyak 9.1%. Manakala 337 kes aktif sedang menerima rawatan di pusat-pusat pengasingan dan hospital-hospital. Seramai 39,204 kes positif kini sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Sehingga 6 Mac 2022, pencapaian program vaksinasi kebangsaan bagi mereka yang menerima 3 dos vaksin ialah 56.7% dari keseluruhan penduduk di negara ini, manakala kadar 1 dos dan 2 dos adalah masing-masing melebihi 94%. Semasa sidang media, Menteri Kesihatan turut mengkongsikan antara 7 Februari hingga 5 Mac 2022, 631 sampel daripada 671 sampel yang diuji bagi gene sequencing telah disahkan sebagai varian Omicron, manakala selebihnya adalah varian Delta. Di kalangan kes-kes varian Omicron tersebut, 494 adalah kes tempatan dan 137 adalah kes import. Ini menunjukkan varian Omicron adalah varian utama yang dikesan pada masa ini di negara Brunei Darussalam. Perkara ini adalah serupa dengan keadaan yang dilaporkan di kebanyakan negara di dunia pada masa ini. Bagi sekatan pergerakan yang dijalankan dari jam 12 malam hingga 4 pagi, alhamdulillah tidak ada pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan mengenai pengesanan artikel-artikel yang menyatakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan ditemu bual berkaitan dengan penjualan Bitcoin adalah tidak sahih. Orang ramai dinasihatkan untuk tidak terpedaya dan menghentikan penyebaran artikel tersebut. Kementerian Kesihatan memandang serius akan perkara ini dan telah membuat laporan kepada pihak tertentu bagi siasatan lanjut. Bagi maklumat rasmi Kementerian Kesihatan, layari www.moh.gov.bn atau layari media sosial rasmi @MOH-Brunei. Negara Brunei Darussalam mengiktiraf sepenuhnya kepentingan peranan wanita dalam pembangunan sosioekonomi negara di samping mengakui bahawa kesaksamaan hak dan pemerkasaan wanita selain menjadi hak asasi manusia asas adalah penting untuk kemajuan wanita. Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan menekankan perkara tersebut dalam perutusan sempena Hari Wanita Antarabangsa 2022. Menurut Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, negara terus komited terhadap pembangunan semua sektor seperti yang terkandung dalam Wawasan 2035 ke arah rakyat yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya, peningkatan kualiti hidup dan ekonomi yang dinamik dan mampan. Yang Berhormat berkata menurut statistik terkini, lebih dari 55% kaum wanita yang berumur 15 hingga 65 tahun terdiri sebagai tenaga kerja yang menyumbang ke arah pembangunan negara. Tambah Yang Berhormat, ramai kaum wanita berkhidmat dalam pelbagai kapasiti di sektor awam hingga ke pangkat dan kedudukan yang tinggi dan di sektor swasta sehingga mencapai peringkat tertinggi di sektor-sektor penting seperti keuangan, telekomunikasi,
pembinaan dan juga infokomunikasi dan teknologi. Ini termasuklah bidang yang secara tradisional diceburi oleh lelaki seperti anggota keselamatan. Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan berkata dengan adanya pergerakan dan persatuan alam sekitar yang dipimpin oleh dan diperjuangkan oleh kaum wanita seperti Beach Bunch, Green Brunei dan Penaga Natural History Society yang sama-sama menggalas tanggungjawab adalah seiring dengan pihak kerajaan dalam meningkatkan pendedahan kepada masyarakat mengenai pentingnya mengurangkan kesan perubahan iklim. Pencapaian wanita di pelbagai aspek menurut Yang Berhormat harus melihat kepada isu-isu yang boleh, yang telah dan sedang dihadapi oleh kaum wanita di seluruh dunia. Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan menegaskan tidak dinafikan peranan dan sumbangan wanita di negara Brunei Darussalam adalah sangat penting bagi pembangunan sosioekonomi dan pemeliharaan keamanan dan keselamatan. Kaum wanita telah sama-sama berganding bahu bagi mencapai kemajuan ekonomi, kesejahteraan keluarga, sosial dan kemakmuran negara. Tema sambutan Hari Wanita Antarabangsa bagi tahun ini ialah Kesaksamaan Jantina Hari Ini untuk Masa Depan yang Mampan atau Gender Equality Today for Sustainable Tomorrow dengan hashtag Break the Bias. Negara Brunei Darussalam mencatatkan nilai jumlah perdagangan RM2,351.7 juta pada bulan November 2021, iaitu peningkatan 86.1% daripada RM1,263.4 juta pada bulan yang sama tahun 2020. Bagi perubahan bulan ke bulan, jumlah perdagangan bagi bulan November 2021 meningkat sebanyak 3.7% berbanding bulan Oktober 2021. Jumlah ekspor meningkat 144% tahun ke tahun kepada RM1,331.4 juta berbanding RM545.7 juta pada November 2020. Ini terutamanya disebabkan oleh peningkatan ekspor bahan api galian dan ekspor kimia. Dari segi komoditi mengikut seksyen, bahan api galian merupakan penyumbang utama kepada ekspor negara Brunei Darussalam, diikuti dengan kimia dan jentera dan kelengkapan pengangkutan. Pasaran ekspor utama pada bulan November 2021 adalah Australia, diikuti oleh Jepun dan Singapura. Komoditi ekspor terbesar ke negara Australia, Jepun dan Singapura adalah bahan api galian. Bagi import pula, jumlah nilai menunjukkan peningkatan kepada RM1,020.3 juta pada November 2021 daripada RM717.7 juta pada November 2020, terutamanya disebabkan oleh peningkatan import bahan api galian. Lima komoditi import utama adalah bahan api galian, diikuti oleh jentera dan kelengkapan pengangkutan, makanan, kimia dan barang-barang keluaran kilang. Mengikut kategori penggunaan akhir, import barang perantaraan menyumbang sebanyak 57.9% dari jumlah import, diikuti oleh import barang modal dan barang penggunaan. Dari segi import mengikut rakan dagangan, sumbangan terbesar adalah dari Malaysia, diikuti oleh Rusia dan Jepun, dengan komoditi import terbesar adalah bahan api galian. Mengikut mod pengangkutan pada bulan November 2021, peratus yang tertinggi bagi kedua-dua ekspor dan import adalah mod pengangkutan laut, diikuti oleh pengangkutan udara dan melalui darat. Perangkat Perdagangan Barangan Antarabangsa IMTS bagi negara Brunei Darussalam menggunakan General System bagi merekodkan perangkat perdagangan yang meliputi import, ekspor domestik dan ekspor semula. Laporan penuh IMTS bagi bulan November 2021 boleh diperoleh melalui laman sesawang JPES di www.deps.gov.bn.
Orang ramai kini boleh melaporkan keputusan ART masing-masing melalui aplikasi Bru Health. Kita ikuti maklumat lanjut mengenainya melalui promo ini. Pihak pengurusan Kompleks Tamu Kianggeh Jabatan Bandaran Bandar Sri Begawan sangat mengambil berat akan keselamatan para peniaga dan pengunjung kompleks berkenaan. Bagi para peniaga, mereka dikehendaki membuat ujian kendiri atau ART serta maklumkan keputusan ujian masing-masing kepada pihak unit pengurusan Kompleks Tamu Kianggeh sebelum menjalankan perniagaan. Hanya peniaga yang mempunyai keputusan negatif dan divaksinasi sepenuhnya dibenarkan berniaga. Para petugas sentiasa membuat pemantauan agar para peniaga dan pengunjung mematuhi semua garis panduan yang ditetapkan. Hanya satu tempat masuk dan keluar disediakan oleh pihak pengurusan bagi para pengunjung Kompleks Tamu Kianggeh. Alhamdulillah, semua peniaga-peniaga memberikan kerjasama dan mana-mana yang peniaga yang positif itu memang diorang akan datang berniaga lah tu. Jadi yang datang berniaga ke Kompleks Tamu Kianggeh ni yang anulah yang mempunyai keputusan yang negatif yang betul-betul sihat. Sama juga macam pengunjung-pengunjung, peniaga-peniaga ni pun sebelum diorang masuk pun memang diarahkan untuk anulah je tu, mengimbas Bru Health bis diorang masing-masing. Garis panduan prosedur operasi standard SOP sebelum memasuki semua premis pusat bahagia dan pusat-pusat orang kelainan upaya OKU di seluruh negara telah dikemas kini. Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM dalam siaran akhbarnya maklumkan semua individu termasuk petugas, pelajar, pelatih, ibu bapa dan penjaga serta orang awam dikehendaki untuk menjalankan ujian antigen rapid test sebelum masuki semua pusat berkenaan. Hanya individu yang mempunyai kod hijau dan kuning dengan status vaksinasi yang lengkap dibenarkan masuki premis tersebut. Bagi pertanyaan lanjut, hubungi pusat-pusat bahagia berkenaan di talian yang tertera. Daya kreativiti anak-anak tempatan dalam menghasilkan video-video animasi berkualiti tidak boleh dipertikaikan lagi. Ini terbukti apabila seorang pereka animasi tempatan menerbitkan video-video animasi 3D kreatif yang mendapat sambutan ramai sehingga menjadi sumber rezeki. Ikuti laporannya bersama Azizi Ahmad. Penggunaan animasi 3D lebih 2 tahun lalu membolehkan Awang Muhammad Izzat bin Haji Ali Hassan menerbitkan video-video animasi yang kreatif. Antaranya menerbitkan iklan dan membuat model bangunan 3D. Beliau tidak menjangka video-video terbitannya mendapat sambutan menggalakkan terutama dalam kalangan ahli perniagaan yang ingin mempromosikan produk-produk mereka. There's a lot of things that we can produce with 3D.
It allows people to see the bangunan sebelum it's actually built, right? So like you can make quick changes and like it gives that quick visual the visual presentation before it's actually built. Menurutnya, untuk menghasilkan animasi 3D yang bermutu, ia memerlukan sifat sabar dan sentiasa berfikiran positif. In Brunei, it's actually there's a growing market for it. It's a quite sought after market now. Like I've done gigs for advertising, especially marketing. People want to have theirs like motion graphics. Pemuda tempatan ini telah membuktikan kreativiti jika dimanfaatkan sebaiknya mampu menjadikan sumber pendapatan. Justru, belia di luar sana, manfaatkanlah kreativiti Auda untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai untuk mempelbagaikan lagi industri kreatif negara. Laporan Aziz Ahmad untuk Berita RTB.